的弟兄姐妹们，早上好！ Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. 感谢神的恩典，让我们今天仍然可以来到他的面前。 Bersyukur atas anugerah Tuhan sehingga kita semua masih boleh datang ke hadirat Tuhan. 今天是2月份的最后一天， Minggu ini adalah hari terakhir di bulan Februari. 明天我们就进入3月份。 Besok kita sudah mulai memasuki bulan Maret. 就是说，每一天都有很多要我们面对的， Ini artinya setiap hari itu ada banyak hal yang harus kita hadapi. 但是神看顾保守我们， Tapi kiranya Tuhan yang menolong memelihara kita. 让我们今天以喜乐的心来敬拜。 Mari dengan hati penuh syukur dan sukacita kita datang menyembah Tuhan. 我们同心祷告， Mari kita masuk di dalam doa. 慈悲爱我们的阿爸父，我们向神感恩。 Allah Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. 我们可以来到神你的面前来敬拜你。 Kami boleh datang ke hadapan Tuhan, kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. 神你与我们同在， Tuhan, tolong Tuhan beserta dengan kami. 使用你2位不完全的使女， Tuhan pakai kedua hamba-Mu yang tidak sempurna ini, 他们可以成为祝福， sehingga mereka boleh dipakai menjadi berkat. 把所有敬拜的弟兄姐妹们，我们都仰望在神你手中。 Kami juga menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang datang beribadah kepada Tuhan ke dalam tangan Tuhan. 让我们今天的聚会，我们都是蒙福的。 Biarlah ibadah hari ini kami boleh diberkati. 神，我们谢谢你， Tuhan, terima kasih. 掌管我们每一个人的心思意念， Tuhan yang pegang kendali atas hati pikiran kami. 赐福我们。 Tuhan berkati kami. 我们如此仰望祷告，乃是靠耶稣基督圣名求。 Demikian kami berdoa, berserah dan berharap di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 每个这个2月份呢，在第3个星期是我们这个家庭团契的这个主日。 Setiap bulan minggu pertama dan ketiga itu adalah hari persekutuan Usinda. 是在2月份今天就是我们家庭主日。 Jadi bulan Februari hari ini adalah hari Minggu Usinda. 我们大家来看一节的经文，是在诗篇92篇12到15节。 Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. 我将读给大家，先用中文，然后才用印尼文。 Kita akan bacakan dalam bahasa Mandarin, kemudian dalam bahasa Indonesia. 一人要发望如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。他们在以耶和华的殿中发望，在我们神的院里。他们年老的时候，仍要结果子，要满了直将，而长发青。好显明耶和华是正直的，他是我的磐石，在他毫无不义。 Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. 在圣经当中有一个解释， Di dalam Alkitab ada penjelasan seperti ini. 在那里说，恶人虽然如草发旺， Di situ disebut apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, 但等着他们的是灭亡。 dan tapi yang menanti mereka itu adalah kebinasaan selama-lamanya. 一人却像栽植在神圣殿院中的香柏树和棕树。 Sebaliknya orang benar seperti ditanam di bait Tuhan, di pelataran Allah kita yang bertumbuh seperti pohon korma dan pohon aras. 又华美又结色，这老仍然常青结果。 Menjadi gemuk dan segar, dan masa tua pun mereka masih berbuah. 今天在这个家庭团契主日里，就要这一些年长的拥有年轻的心态。
Maka dalam Minggu Usinda hari ini, maka kita akan belajar bagaimana untuk jemaat senior tetap memiliki hati yang selalu muda. 今天也可以说是这个嘉陵主日，也是嘉陵团契的第23周年纪念。 Dan hari ini juga kita memperingati hari perayaan peringatan perayaan Usinda yang ke-23. 但是因为现今的情况， Tapi karena kondisi saat ini, 这些年长的可能这个时候他们只能在家一起来敬拜。 jemaat senior hanya bisa menyembah Tuhan di rumah. 自从3月份2019年开始， Sejak bulan Maret 2019, 我们嘉陵团契就开始停止积极在这个教会。 maka persekutuan usia indah tidak dilakukan di gereja. 嘉陵团契聚会的时间是第1跟第3星期六2点钟开始。 Biasanya persekutuan usia indah dilakukan setiap bulan Minggu pertama dan ketiga hari Sabtu pukul 2. 参加的差不多80到90位。 Yang biasa hadir ada sekitar 80 sampai 90 orang. 那差不多要1年的时间了，我们没有相会。 Hampir sudah 1 tahun kita tidak bertemu lagi. 我们没有在一起聚会。 Kami sudah tidak melakukan persekutuan. 那这一段这么长的时间，他们怎么度过呢？ Jadi dalam masa yang panjang ini bagaimana jemaat senior bisa melewati hari-hari mereka? 他们有喜乐吗？ Apakah ada sukacita di dalam hati mereka? 更是要怎么说？他们要拥有年轻的心态。 Apalagi bagaimana mengatakan mereka harus memiliki hati yang selalu muda. 这个年轻的心态就是说，人老心不老。 Hati yang selalu muda ini bisa dibilang fisik umur boleh tua, tapi jiwa semangat tetap muda. 在他们的体格方面，当然不能回转到年轻的时代。 Tentu saja secara fisik dan tubuh mereka tidak bisa kembali ke masa-masa muda. 但是这年轻的心态呢，就是告诉我们要这一些年长的仍然有这个活力。 Tapi kalau hati yang selalu muda bisa berarti jemaat senior tetap punya semangat 他们更是有智慧， dan mereka punya hikmat. 他们也有这个勇气来面对他们的明天。 Terlebih lagi mereka punya keberanian untuk menghadapi hari esok. 他们有盼望， Mereka punya pengharapan 更是他们有希望，明天会更好。 dan mereka juga ada yakin bahwa hari esok pasti lebih baik. 不要常对自己说 Jangan selalu berkata kepada diri sendiri, 我老了没用了， aku sudah tua, aku sudah tidak berguna. 更是对自己没有信心，没有盼望。 Dan tidak yakin kepada diri sendiri, berasa sudah tidak berpengharapan. 这一些呢，更是引起了这些年长的更多的烦恼，更多的愁苦，更多的叹息。 Malahan perasaan seperti ini akan membuat jemaat senior akan merasa lebih putus asa, lebih kesulitan dan lebih banyak pikiran. 当这个新冠肺炎发生在世界各地， Saat pandemi COVID terjadi di seluruh negara di belahan dunia, 我们印尼国家也在内， juga termasuk negara kita Indonesia. 所以我们时常提醒这一些60岁以上的，请注意，要注意。 Maka kita selalu mendengar untuk warga berusia 60 tahun ke atas harus waspada, harus berhati-hati. 不需要就不要出门。 Kalau tidak ada perlu, jangan keluar rumah. 我们更是要保持这个规定，要我们如何来照顾自己。 Kita harus terus melakukan protokol kesehatan bagaimana untuk menjaga diri sendiri. 要戴口罩，就好像我们今日所有在当中的，我们大家都戴口罩。 Misalkan memakai masker, kita semua yang hadir di sini, semua orang memakai masker. 保持距离， Menjaga jarak, 多洗手， banyak-banyak mencuci tangan. 少出门， Kalau bisa jarang keluar rumah. 也少跟着有很多人的地方在那里聚集。
Dan juga usahakan hindari kerumunan orang banyak. 但是借着我们刚才所读的诗篇92篇12到15节， Dan merujuk pada bagian firman yang kita baca dari ayat 12 sampai 15, 在那里告诉我们有2种的树， di sana disebutkan ada 2 jenis pohon, 棕树和香柏树。 pohon korma dan pohon aras. 那他们的生活情况如何呢？ Sebenarnya bagaimana kondisi tempat tumbuh kedua pohon ini? 他们发旺， Mereka bertunas, 他们长发青， mereka menjadi gemuk dan segar, 结果子， berbuah, 甚至有植酱。 bahkan bisa menghasilkan sari. 栽种在哪里？ Mereka ditanam itu di mana? 就是在耶和华的殿中。 Mereka ditanam di bait pelataran Allah kita. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang terkasih, 特别是年长的， terlebih untuk saudara-saudari jemaat senior. 在我们的体格不如年轻人， Memang secara fisik tubuh kita tidak bisa dibandingkan dengan anak-anak muda. 但是在我们属灵生活上， Tapi dalam kehidupan rohani kita, 我们如何拥有这个年轻的心态呢？ bagaimana kita tetap memiliki hati yang selalu muda? 有句话告诉我们： Ada sebuah istilah seperti ini, 活到老就要学到老。 hidup sampai tua, belajar sampai tua. 最近有许多年长的，他们都正在学习如何可以好好使用这个手机。 Belakangan ini banyak orang-orang tua yang sudah mahir menggunakan handphone. 他们学会了用了这个 VR， Mereka menggunakan WhatsApp, 又用这个 Zoom， Zoom, 然后有这个面书。 Facebook. 那他们正在学习，虽然学比较慢，也比较长久的时间， Mereka terus belajar walaupun pelan-pelan, lambat, dan butuh waktu yang lebih panjang. 但是他们总之还正在学习。 Tapi mereka tetap dalam proses pembelajaran. 当我们家灵团契要开会的时候， Saat pengurus persekutuan usia indah mau mengadakan rapat, 有一部分的就寄短信给我说，我还不能使用这个 Room。 jadi ada sebagian pengurus yang mengirim WhatsApp kepada saya yang berkata, saya belum bisa menggunakan Zoom. 我说没关系，你学习。 Saya katakan tidak apa-apa, coba belajar. 在上个礼拜前，我看见他出现了，在这个家灵团契有一个特别的机会。 Jadi minggu lalu saya melihat dia sudah muncul di Zoom dalam acara persekutuan Usinda. 那我就对他说：“加油， Maka saya katakan kepada dia, semangat, 你今天已经会了。 kamu sudah bisa sekarang. ”年轻的心态要学习。 Kita harus belajar bagaimana memiliki hati yang selalu muda. 首先在灵命上增长。 Pertama, kita harus bertumbuh dalam iman kerohanian kita. 首先，我们要学习如棕树和香柏树。 Pertama, kita harus belajar bagaimana seperti pohon korma dan pohon aras. 健壮的生长起来， Kokoh, bertunas, bertumbuh. 从一个小小坡的一个小这个种子，长大变成一棵很大的一棵这个树。 Dari sebuah biji yang kecil dan bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. 从健壮慢慢长大起来， Jadi bertunas, bertumbuh menjadi besar. 然后长大一棵树以后， Setelah bertumbuh menjadi pohon yang besar, 它们发旺， mereka bisa bertunas, 它们可以结果子， mereka bisa menjadi gemuk, segar, dan berbuah. 然后它们需要在殿中 Mereka ditanam di bait pelataran Tuhan, 就是说，他们以这个教会的侍奉，以这个团契， jadi mereka ada di dalam persekutuan gereja, 就是与神有亲密的关系， yaitu terus terpaut, terus memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, 有侍奉，有参与， turut serta terlibat dalam pelayanan. 然后年轻的心态，在他们日常的生活上需要学习什么呢？
Kemudian hati yang selalu muda dalam hari-hari biasa bagaimana? 他们就需要注意他们生活所留下的榜样。 Mereka harus memperhatikan bagaimana memberikan teladan dalam keseharian mereka. 他们需要过着一个感恩的生活 Mereka harus menjalani hari-hari dengan penuh ucapan syukur. 就是记住别人的好处， Jadi terus mengingat kebaikan orang lain. 更是要记住神的恩典、神的赐福、神的看顾。 Jadi terlebih harus terus mengingat akan kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. 就是感恩，感恩。 Jadi bersyukur dan terus bersyukur. 有几位年长的弟兄姐妹， Ada beberapa jemaat senior, 他就打电话告诉我， mereka menelepon saya. 师母，我已经很久没有奉献了， Mereka berkata, "Semu, saya sudah lama tidak memberikan persembahan. 我要感恩，我要感谢上帝， Saya mau bersyukur kepada Tuhan. 但是我不能把这个奉献的钱寄到这个教会的户口。 Tapi saya tidak tahu bagaimana mentransfer dana ini ke gereja. 你可不可以帮我来到我家？我要奉献。 Boleh tidak Semu datang menolong saya datang ke rumah saya. Saya mau memberikan persembahan." 我就去到他们那边，我的心想，若是一个年长的弟兄姐妹，他有这个感恩的心，我们就要帮助他，把这个感恩带到神的面前。 Maka saya pun ke rumahnya karena saya berpikir jemaat senior ini begitu tulus dan sungguh rindu untuk mempersembahkan, maka saya harus membantu membawa persembahannya ke hadapan Tuhan. 更是年长的要有这个知足的心， Dan jemaat senior harus punya hati yang puas diri. 因为我们知道，在我们的生活当中，比上不足，比下有余。 Karena kita tahu saat kita memandang ke atas kita berasa kekurangan, namun saat kita memandang ke bawah kita berasa kelebihan. 需要谦卑， Kita harus rendah hati, 不要倚老卖老。 jangan karena usia malah kita semena-mena, 也不自夸， jangan sombong, 不骄傲， jangan angkuh hati. 不要自夸说，你看我老了，我还能够做很多的事。 Dan jangan terus berkata, "Saya sudah tua, usia senior, tapi saya sudah melakukan banyak hal." 不好像你这个年轻人， Tidak seperti anak-anak muda di sini. 做的少，讲的多。 Banyak bicara, sedikit berbuat. 我们不可以有着一种的这个自夸， Kita tidak boleh memegahkan diri sendiri seperti itu. 更是有包容、有宽容， Punya hati yang mengampuni dan menerima. 忘记别人曾经伤过我们、对我们不义的事。 Mari kita lupakan jika ada orang berbuat salah kepada kita. 我们更需要理解， Dan lebih lagi kita harus bisa memahami. 不要每一件事情斤斤计较， Jangan terhadap setiap hal itu kita hitung-hitungan. 心做很多的计较。 Akhirnya hati kita penuh hal-hal yang ruwet. 处处都有怨言， Saat keluar itu semua keluh kesah. 没有一件事情能够适合他的心思意念。 Seakan-akan tidak ada hal yang sesuai dengan kehendak hatinya. 所以在那里就有怨言，就有埋怨， Akhirnya banyak keluh kesah, mengeluh dan bersungut-sungut. 更是要有良善的心。 Dan juga kita harus memiliki hati yang baik. 良善的心就是我们做的要让人家感受到喜乐。 Baik hati itu artinya kita apapun yang kita lakukan itu memberikan sukacita, kebahagiaan bagi orang lain. 还有其他的， Dan juga hal-hal lain. 但是在诗篇65篇11节告诉我们， Dan kita perhatikan dalam Mazmur 65 ayat 11. 你以恩典为年岁的冠冕， Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. 你的路径都地下自由。 Jejakmu mengeluarkan lemak. 神给我们的应许是何等的美！
Tuhan memberikan kehendak yang indah dalam hidup kita. 如果你的生活以神为中心， Jikalau engkau menempatkan Tuhan sebagai pusat hidupmu, 那你就会感受到很满足。 maka engkau akan merasa sangat puas diri. 如果你的生活以感恩为中心， Jika ucapan syukur menjadi pusat hidupmu, 那你就会得蒙神的这个赐福与蒙恩。 maka engkau akan merasakan berkat dan anugerah Tuhan. 如果你以知足为中心， Kalau engkau puas terhadap sebagai fokus hidupmu, 那你就会觉得很快乐。 maka engkau akan merasa sangat sukacita. 如果你以宽容为中心， Kalau pengampunan menjadi pusat hidupmu, 你就会很幸福。 maka engkau akan merasa bahagia. 如果你以谦卑为中心， Kalau rendah hati sebagai pusat hidupmu, 你会觉得很轻松。 maka engkau akan merasa begitu ringan. 还有一个很重要的年长的， Dan satu hal yang penting bagi jemaat senior, 就是在说话方面。 yaitu dalam hal berkata-kata. 有一句成语说“言多必失”， Ada istilah berkata banyak, berbicara bisa salah. 所以我们要很小心。 Oleh karena itu dalam berkata-kata kita harus berhati-hati. 学会说话就从2岁开始，学了2年就很会说话了。 Belajar berkata-kata bisa dimulai selama 2 tahun. 学了2年他就很会说话了。 Setelah 2 tahun belajar sudah pintar, mahir berkata-kata. 那我的小孙女已经21个月了。 Cucu perempuan saya sudah berusia 21 bulan. 现在就是趁在她学习讲话说话的时候， Saat ini adalah saat-saat dia belajar ngomong. 很可爱。 Sangat lucu sekali. 很会叫了，爷爷奶奶姑姑，她都会叫。 Dia sudah pintar memanggil kakek, nenek, tante. 就是现在我们问他要唱什么歌， Kalau misalkan kita tanya dia, kamu mau nyanyi lagu apa? 过新年 Kosinian, merayakan tahun baru. 在主日学你学唱什么歌？ Kamu belajar lagu apa di sekolah minggu? 对啊， TA. 我们开始不明白什么对啊。 Kita kemudian bingung, TA itu apa? 原来有一首歌说对啊对哒对啊对哒 Jadi ada lagu berjudul TAAT Taat. 他就说要唱对啊。 Jadi dia bilang saya mau nyanyi lagu TA. 还有呢，要唱什么？ Kemudian mau nyanyi lagu apa lagi? Waktu Tuhan. Waktu Tuhan. 这一首歌他很爱听。 Dia senang sekali lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. 但是真正用智慧说话，需要一辈子来学习。 Namun berkata-kata dengan hikmat perlu belajar seumur hidup. 会说话的人不一定是聪明的， Orang yang jago bicara belum tentu pintar. 但是懂得在什么地方闭嘴是有智慧的。 Tapi orang yang berhikmat tahu kapan harus menutup mulut dan diam. 有时候说话一出口， Terkadang ucapan yang sudah keluar 得意一时， mungkin untuk sesaat kita berasa bangga, 但是却能伤人一生一辈子。 tapi mungkin sudah menyakiti perasaan orang seumur hidupnya. 你选择如何？ Bagaimana pilihan yang Anda akan buat? 所以要快快的听，慢慢的说。 Jadi cepatlah untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. 所以年长的，你不要说我已经习惯了，我讲话就是这样。 Jadi untuk para jemaat senior jangan bilang saya sudah begini karakter bicara saya. 所以活到老，学到老。 Jadi hidup sampai tua, kita belajar sampai tua. 这个时候有一段的经节是专要给年轻一代的。
Nah, sekarang ada satu bagian firman yang ditujukan untuk anak-anak muda. 刚才我已经分发很多的灵粮给年长的， Tadi saya sudah bagikan banyak makanan rohani untuk jemaat senior. 现在给年轻的， Maka sekarang bagian anak-anak muda, 就是记在利未记19章32节， yaitu dalam bagian Imamat 19 ayat 32. 在白发的人面前，你要站起来，也要尊敬老人，又要敬畏你的神。我是耶和华。 Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. 年长的很需要，别人的尊敬、关怀、与爱。 Orang-orang yang tua punya kebutuhan, ada kebutuhan untuk dihormati, diperhatikan, dan dikasihi. 敬畏老人和敬畏神这个命令呢，是并提在一起。 Kita melihat bahwa perintah menaruh hormat kepada orang yang tua dan takut akan Allah itu diletakkan sejajar. 老年人在东方一向是受到特别的尊敬， Dalam budaya Timur, orang tua itu sangat mendapat perlakuan hormat yang sangat khusus. 因为他们的经验、他们的经历以他们的智慧，可以成为这个社会的这个财富。 Karena pengalaman mereka, hikmat yang mereka miliki itu menjadi aset bagi masyarakat. 那么在教会，信徒、年轻人对神和对年长的这个尊敬，我们是有这个责任。 Oleh karena itu di gereja sebagai orang Kristen, kita dalam takut akan Tuhan dan menaruh hormat kepada orang tua itu menjadi tanggung jawab kita. 这个是不可以轻忽的。 Ini tidak boleh disepelekan. 所以有一个姐妹，老年长80多岁的老姐妹对我说 Jadi ada seorang kakak perempuan usia senior yang berkata kepada saya, 她爱打电话 dia suka menelepon. 她说我还没吃早餐， Dia bilang saya belum sarapan, 但是我已经为你祷告了，师母。 tapi semu saya sudah berdoa untukmu. 为着我的子孙们祷告， Saya juga berdoa untuk anak cucu saya. 也为着师母一家人祷告， Saya juga berdoa untuk semu sekeluarga. 特别为着你的女儿祷告。 Terlebih khusus saya berdoa untuk anak perempuan semu. 我说谢谢， Saya bilang terima kasih. 我说师母也常为你祷告。 Saya juga bilang saya juga terus berdoa untukmu. 她说，人家说我很幸福很快乐。 Dia kemudian bercerita, orang-orang bilang saya ini sangat bahagia, diberkati. 真的，她有一栋很好的房子， Tentu dia punya satu rumah yang begitu bagus, 很整齐很清洁， sangat rapi, sangat bersih. 吃喝都没问题， Makan tidak jadi masalah, 很富足。 sangat berkelimpahan. 她只跟你用住在一起， Dia hanya tinggal dengan seorang pembantu. 因为儿子女儿有的是在国外， Karena anak-anaknya ada yang di luar negeri. 在盐城的，他们很忙的工作做生意， Anak-anak yang di Jakarta sangat sibuk berbisnis. 有特别的节日才把妈妈接去参观，一起用餐。 Hanya pada momen-momen istimewa mereka menjemput mama mereka untuk makan di restoran. 哎呀，师母，人家说很幸福，子孙满堂。 Halah semu, orang-orang bilang saya sangat bahagia, penuh dengan anak cucu. 但是你看我现在自己一个人，这个省堂， Tapi kamu semua lihat saya sekarang sendirian, hampir duduk sampai suntuk. 我就安慰他，你要明白，孩子们都忙在做事。 Kemudian saya menghibur hatinya, kamu harus mengerti anak-anak sibuk bekerja. 现今年长的， Ya, 现今的年长， ya,
Jemaat senior zaman sekarang, 他们需要尊重， mereka ada kebutuhan untuk dihormati, 他们需要关怀， mereka butuh diperhatikan, 他们需要爱。 mereka perlu dikasihi. 若今天他们在家在教会都不能得到这个需要， Kalau mereka tidak kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi di rumah ataupun di gereja, 那么他们的一生就将以凄凄凉凉的结束他们的一生。 maka hidup mereka akan berjalan dan berakhir dengan begitu saja. 所以，年轻人、 Oleh karena itu, untuk anak-anak muda, 年长的在我们的教会， orang-orang tua yang ada di gereja kita, 需要我们去尊重他们， baiknya kita hormati mereka. 需要我们的关怀， Mari kita perhatikan mereka. 更需要我们的爱。 Dan lebih lagi mari kita kasihi mereka. 对年长的说：“起来吧， Mari, saya himbau untuk jemaat senior, mari 努力来学习最好的， mari kita belajar untuk menjadi yang terbaik. 放下我们的过去， Mari kita lepaskan masa lalu, 不要再对自己过不去。 jangan mempersulit diri sendiri. 过去的就让它过去吧。 Berdamailah dengan diri sendiri, yang lalu biarlah berlalu. 当年长的面对事情的时候， Saat jemaat senior menghadapi permasalahan, 学习平静， kita harus belajar untuk tenang, 接受现实， menerima kenyataan. 不要为难自己， Jangan mempersulit diri sendiri. 学会对自己说：“顺其自然。” Mari belajar untuk berkata, terima apa adanya dan biarkan itu berjalan secara alami. 学习积极的看待我们的人生， Belajar untuk melihat hidup kita dengan positif. 学会凡事都往好的去想， Melihat segala sesuatu dalam sisi yang optimis. 然后学习刚强我们的信心， Dan kita harus teguh dan kokoh di dalam iman percaya kita. 壮胆的来到神的面前，相信顺服主。 Kita harus teguh dan percaya, yakin, dan taat kepada Tuhan. 因为我们知道， Karena kita tahu 人与人的相处， relasi antar manusia, 赢在和气， menang itu kalau harmonis, 输在脾气。 gagal itu kalau emosi. 那我们需要放下脾气， Oleh karena itu kita harus melepaskan emosi kita. 不要发脾气， Jangan marah-marah, 因为会伤害自己的身体。 karena itu akan mencelakakan tubuh kita. 事事用心， Dalam setiap hal harus tulus. 不要太多的操心， Jadi jangan terlalu khawatir akan banyak hal. 所以你就会过着一个有平安、有喜乐的晚年。 Maka engkau akan menjalani masa tua yang indah dan sukacita. 那这里有5点需要年轻人一起跟年长的人一起学习。 Ada 5 poin yang perlu dipelajari baik oleh jemaat senior maupun untuk anak-anak muda. 我们要记得， Kita harus ingat, 第一， yang pertama, 我们要成为祝福； kita menjadi berkat. 第二， Yang kedua, 把握时机， kita harus menggunakan setiap waktu kesempatan. 因为我们不知道我们的时间有多长。 Karena kita tidak tahu berapa lama lagi waktu yang kita punya. 年长的不能做很出力的这个侍奉， Mungkin jemaat senior tidak sanggup melakukan pelayanan yang berat, 但是你能为这个侍奉祷告， tapi engkau bisa berdoa untuk pelayanan ini. 就是要我们多多的祷告， Oleh karena itu, mari kita lebih rajin berdoa. 心存感恩， Dalam hati selalu ada ucapan syukur. 那你就会感受到喜乐。 Maka engkau akan merasakan ada sukacita. 第五， Yang kelima,
当用正面的意念去面对每一件事情。 dengan pikiran yang positif dalam menghadapi segala hal. 所以我们就会过着喜乐、快乐的生活。 Sehingga kita bisa menjalani hari-hari yang sukacita dan penuh ucapan syukur. 更是拥有一个年轻的心态， Dan memiliki hati yang selalu muda. 不要事事都在埋怨。 Jangan mengeluh setiap saat. 年长的，上帝祝福你。 Untuk jemaat senior, Tuhan memberkati Anda sekalian. 有一首诗歌如此说： Ada sebuah pujian seperti berikut. 旧事已过，抛在脑后，不要再难过。管他心酸，管他泪水，让它随风走。忘记背后，努力面前，勇敢向前走。生命可贵，重新把握。 不要再回头。这一首诗歌要我们过着一个天天赞美的生活。 Lagu ini memberikan makna bahwa kita harus menjalani hari-hari ini dengan penuh makna. 上帝祝福我们大家。 Tuhan memberkati kita semua. 我们祷告， Mari kita berdoa. 慈悲爱我们的天父。 Allah Bapa yang mengasihi kami. 这个时候，人的声音已经停止了。 Saat ini suara manusia sudah berhenti berbicara. 但是圣灵在我们每一个人的心中动工， Tapi biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati setiap kami. 让我们进入年长的时候， Saat kami memasuki usia emas, 我们仍然有这个年轻的心态。 kami senantiasa memiliki hati yang selalu muda. 我们可以以祷告、以神的话语来度日。 Kami bisa menjalani hari-hari dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. 我们可以为着我们教会的侍奉祷告， Kami boleh berdoa bagi pelayanan di gereja kami. 为着我们的国家祷告， Berdoa bagi bangsa negara kami. 特别为着一些在身体上软弱的弟兄姐妹们祷告。 Dan secara khusus berdoa untuk saudara-saudari yang lemah tubuh. 神，你帮助我们， Tuhan tolong kami. 在我们家庭团契第23周年纪念的时候， Dalam peringatan perayaan Persekutuan Usinda ke-23 ini, 我们都拥有感恩的心。 kami dipenuhi ucapan syukur. 神，谢谢你的赐福， Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. 谢谢你的带领， Terima kasih untuk pimpinan Tuhan. 更谢谢神给我们的生活。 Dan lebih terima kasih atas kehidupan yang Tuhan berikan. 神，你赐福使用我们， Tuhan berkati dan pakai kami. 把我们今天一整天的生活摆上。 Tuhan, kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. 神，你带领我们， Kiranya Tuhan yang memimpin kami. 我们的今天， Hari ini, 我们的明天， hari esok kami, 我们以后的日子， dan masa depan kami 都有神的带领。 ada di dalam penyertaan Tuhan. 更特别求神赐福我们的健康。 Tuhan juga berkati kesehatan kami. 神，我们谢谢你， Terima kasih Bapa. 把以下的时间交托， Kami serahkan untuk waktu selanjutnya. 求神带领， Kiranya Tuhan yang memimpin. 求神赐福。 Kiranya Tuhan yang memberkati. 我们如此仰望谢恩祷告，是靠耶稣基督圣名求。 Demikian kami berdoa, memohon, berserah dan bersyukur di dalam nama Tuhan. 阿门。 Amin. 谢谢大家。 Terima kasih.